Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita sambung pengajian Sunan An-Nasa'i setelah tertangguh beberapa ketika. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung baliklah. Bab yang ke-17 Jadi untuk pengetahuan, sebab nota ini sebenarnya saya susun balik sebab tu dia muka surat tu tak samalah. Sebab untuk akan datang ni saya akan buat dalam bentuk buku. Jadi kita ambil satu kitab. Ni Kitabul Masajid. Kitabul Masajid. Jadi ada sedikit lagi, cuma kena ikut urut, kena lihat pada urutan hadis lah. Muka surat tu dia tidak sama. Sebab untuk sesi akan datang mungkin akan berbeza lagi. Sebab apa? Sebab saya edit dan ada maklumat tambahan. Baik. Bab yang ke-17, man yukhraju minal masjid. Man yukhraju minal masjid, orang yang dikeluarkan daripada masjid. Jadi perbincangan masih lagi berkait dengan Kitabul Masajid. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Jadi di bawah bab ini Imam An-Nasa'i kemukakan satu hadis. Cuba cek tengoklah, rasanya muka surat tu ia ikut urutan dia daripada muka surat 41 hingga muka surat 52. Cuba tengoklah. Kalau ada kesilapan bertindan itu rasanya tak apalah, asalkan muka surat itu tak hilang. Dia ada kesilapan sedikit. Okey. Hadis 708 Hadis 708. Muka surat 41. Bab yang ke-17. Wa bihi qala akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna qala hadatsana Yahya ibn Sa'id qala hadatsana Hisham qala hadatsana Qatadah an Salim ibn Abi al-Ja'd an Ma'dan ibn Abi Talhah anna Umar ibn al-Khattab qala innakum ayyuhan nas ta'kuluna min shajaratain ma urahuma illa khabithatain هذا البصل والثوم ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar telah berkata, wahai orang ramai, sesungguhnya kamu telah makan daripada dua pokok yang pada pandangan saya keduanya berbau busuk, iaitu bawang putih dan juga bawang merah. Demi sesungguhnya saya telah melihat Nabi SAW akan menyuruh agar dikeluarkannya ke baki. Demi sesungguhnya saya telah melihat Nabi SAW apabila mendapati ada bau kedua-dua pokok ini, pokok itu tersilap, kedua pokok ini daripada sesiapa, maka baginda akan menyuruh agar dikeluarkannya ke baki dan mengatakan, sesiapa yang hendak memakannya maka matikan baunya dengan memasaknya. Baik, jadi hadis ini sebelum kita pergi kepada perbincangan dan pedoman hadis,
Terlebih dahulu hadis ini, iaitu hadis riwayat Umar bin Al-Khattab. Poin utama daripada ini adalah berkait dengan seseorang yang pergi ke masjid dalam keadaan mulut berbau kerana memakan makanan yang mana secara spesifiknya disebut dalam hadis ini adalah bawang itu, bawang putih dan juga bawang merah. Disebut gitu. Cuma di sini kita nampak ketegasan Nabi SAW oleh kerana bau daripada bawang putih dan bawang merah ini dia mengganggu ahli jemaah yang lain. Tindakan Nabi sangat tegas. Bukan sekadar Nabi suruh keluar daripada masjid, tetapi Nabi suruh supaya dia pergi, dikeluarkan dia ni sampai ke bakit itu. Jauh juga tu. Mana luar daripada masjid lah. Bahkan keluar daripada kawasan, kita kata dataran masjid itu, ke kawasan bakit tu, kubur bakit tu lah di Madinah. Sampai begitu sekali. Dan Nabi kata sesiapa, maknanya Nabi kata kalau nak makan boleh, tapi kena jaga jangan berbau. Salah satu caranya masak terlebih dahulu. Di sini kita nampak secara zahirnya bahawa sahabat yang terlibat ni dia makan mentah-mentah gitu. Dia makan mentah-mentah gitu. Okey, zahir hadisnya begitu. Cuba kita tengok perbincangan. Yang pertama, hadis bab, iaitu hadis Umar Al-Khattab adalah sahih dan dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Selain daripada dalam Sunan Nasa'i, Imam Muslim keluarkan hadis ini dalam kitab sahih dia. Baik. Yang kedua, bab ini memaparkan hadis yang menunjukkan seseorang yang layak dikeluarkan daripada masjid kerana beliau telah melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya tidak layak berada dalam masjid. Contoh yang disebutkan adalah hadis bab adalah seseorang memakan makanan yang menyebabkan bau busuk yang mengganggu orang lain. Ini contoh saja ni. Mana semua perkara yang menyebabkan mengganggu ahli jemaah di dalam masjid, maka itu dikira berdosa lah. Jadi para ulama mengatakan bahawa tindakan tegas Nabi sehingga dikeluarkan ke bakit menunjukkan perbuatan ini haram. Perbuatan ini haram. Tak kira lah bau mulut ke, bau kepiah ke, bau baju ke, bau tubuh, tak kira lah. Jadi di sini Nabi mengisyaratkan kepada kita bila kita nak datang ke masjid, sebab biasanya masjid ni tempat orang beribadat dan jumlahnya ramai. Kalau zaman Nabi dulu penuh masjid. Zaman Nabi ni sebab dia tak pergi masjid ni dianggap satu perkara yang sangat aib lah. Jadi semua pergi ke masjid. Jadi dalam jumlah yang ramai itu, kalau ada yang tidak jaga keterampilan diri, maka dia akan mengganggu orang lain. Dan bau ni, setengah bau ni dia ada bau yang busuk, ada yang sangat busuk, ada yang terlampau busuk. Dan saya sendiri pengalaman pernah. Saya pun tak kenal, cuma itulah kita pun bila baca hadis-hadis ni saya teringatlah kisah saya sendiri, sehingga memang cukup terganggu. Luar biasa baunya. Kalau kita nak kecek Kelantan ke, busuk gohong mulut. Pelik lebang tu sehingga saya pun jadi Kelantan kata logam. Nak ayat mana? Berat benar lah. Ni ke bau busuk sungguh ni. Kalau ada bau sikit-sikit itu, kadang-kadang mandi pun bau tu. Ni bau ni maknanya bau yang sehingga pelekat mengganggu. Itu. Jadi maknanya mesti ada tindakan. Tidak boleh dibiarkan begitu. Mesti ada tindakan. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, Nabi SAW menamakan kedua pokok ini dengan kalimah khabith. Nabi sebut pokok ni khabith. Khabith ni makna benda yang buruk lah, benda yang busuk, benda yang keji. Kerana baunya yang busuk. Ahli bahasa Arab menyebutkan kalimah khabith pada kata-kata, perbuatan, harta, makanan, minuman dan seseorang. Jadi kalimah khabith ini dengan erti buruk, busuk ni kadang-kadang digunakan pada kata-kata yang buruk, perbuatan yang buruk, harta yang tidak berkah, harta buruk, makanan yang buruk, minuman yang buruk, seseorang yang buruk akhlak, semua digunakan kalimah itu, boleh digunakan kalimah khabith seperti yang digunakan dalam hadis ini. Maknanya kalimah khabith ni adalah satu kalimah yang menunjukkan sesuatu yang buruk. Tak kira lah buruk tu pada makanan ke, pada seseorang ke, akhlak ke, pakaian ke, tak kira lah.
Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan khabith ini dia menunjukkan sesuatu yang bercanggah dengan taharah. Jadi kena jaga sungguh lah. Pertama-tama kita pakai emas dah. Tak apalah kita pakai emas, kita sendiri yang bengeng nah. Kita sendiri yang bau tu nah. Tu tak apalah. Sebab dia setengah-setengah orang ni hati-hati kena ingatlah. Kadang-kadang mulut berbau ni bukan kerana dia tak gosok gigi, kerana mungkin gigi rosak, gusi tu bermasalah. Kalau mengikut doktor, antara puncanya kerana gusi bermasalah. Gusi bermasalah ni menyebabkan dia keluar bau lah. Kalau kita gosok gigi pun sekejap saja, kemudian dia kembali berbau tu. Jadi maknanya di sini apa yang perlu kita buat? Kena buat rawatan. Sebab tu kalau doktor gigi dia kata kena 6 bulan sekali kena buat rawatan. Itu termasuk rawatan berkala. Mana kita buat, kena cek lah. Kalau tidak kita datang ke masjid ni tak boleh pahala lah. Itu bahaya. Cuba kita tengok tindakan Nabi sehingga dikeluarkan bukan daripada masjid sampai ke kubur Baqi' itu. Baik, kesimpulan hadis. Tidak semestinya sesuatu yang khabith, bau busuk ianya haram. Tak mesti. Namun sesuatu yang haram adalah khabith. Misalnya dalam hadis ini Sayyidina Umar menyebutkan 2 pokok berkenaan sebagai khabithatain, 2 yang buruk, tetapi dia halal, tak ada ulama kata haram. Cuma khabith tu nisbah pada bau dia. Supaya kita berhati-hati. Maknanya kalau kita makan sesuatu yang halal ni pun kita kena jaga. Sebab apa? Dia halal tu dari segi zat dia, makan boleh, tetapi kesan dia tu kena jaga. Sehingga siapa berbau mulut datang ke masjid mengganggu para jemaah yang lain, itu dari sudut tu makan dia tu tetap halal. Jadi kalimah khabith itu kadang-kadang digunakan kepada sesuatu yang halal, tetapi dia adalah unsur-unsur yang mengganggu dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu maksudnya. Maksudnya yang dikatakan khabith itu adalah dari sudut tertentu sahaja, bukan keseluruhannya khabith. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW kalau nak makan juga pokok tu, kita panggil bawang putih, bawang merah tu, ataupun mana-mana makanan lah, kena fikirkan cara supaya dia tidak berbau. Misalnya kalau berkait dengan pokok bawang ini, Nabi kata masaklah terlebih dahulu, jangan makan mentah-mentah begitu. Maknanya dia ni makan mentah ni, dia tidak masak terlebih dahulu. Saya ingat dulu masa, ialah kita kuliah dulu, bukan kuliah, masa kita dengar kuliah, masa sekolah rendah, ingat lagi ni Tok Guru, almarhum Tok Guru Menti Besar Kelantan sebutlah. Dia kata setengah-setengah Tok Guru pondok dulu, salah satu usaha moga orang Kelantan ke dia budu ni tak boleh nak pisah dengan orang Kelantan lah. Kadang-kadang demam makan budu pun segar, tak perlu Panado. Cara yang disyorkan oleh Tok Guru pondok dulu ni, almarhum Tok Guru Menti Besar Kelantan sebutlah. Dia kata budu tu masak terlebih dahulu. Dia bau dia tu jadi tidaklah kuat sangat. Itu salah satu cara. Ni pun begitu juga, Nabi kata masaklah. Ataupun mana kita jarakkan antara waktu kita makan itu dengan waktu kita nak pergi ke masjid. Kalau kita sekarang ni apa dia? Di kawasan kita ni, durian lah kita tu. Lepas tu nak buat macam mana durian ni? Sebab kalau masuk pun bau juga. Mana kita makan selepas balik masjid lah. Mana kalau kita nak pergi ke masjid tu, kena jaga. Tahu kalau dia sedar tu dah. Tu kena jaga tu. Bukan main-main ni. Dia berkait dengan dosa, berkait dengan hukum. Kena berhati-hati. Apa dia lagi kita kata? Telefon. Kena silent telefon misalnya. Aku tidak bunyi lagu tu pelik-pelik lah. Saya pernah begitu. Bukan saya lah, mana imam tu sendiri. Kita di belakang dia, imam sendiri. Sebab salah dia. Padahal dia sebut sebelum itu tu, sila matikan ataupun silent mode lah, kita tahu. Tiba-tiba dia pun terlupa nak buat. Nak buat macam mana? Jadi maknanya perkara itu perlu berhati-hati. Maknanya kita kena kias sendirilah apa sahaja perkara yang boleh menyebabkan terganggu jemaah yang lain, perlu kita elak. Kalau tidak, di situ dia ada hukum, boleh jadi tak dapat pahala datang ke masjid. Kalau tidak sengaja berlaku sekali-sekala, jaga dah. Cuma itu hal lain lah.
Yang kedua, lapangan luar masjid adalah dikira masjid juga. Ini difaham daripada tindakan Nabi SAW yang memerintahkan orang yang berbau mulutnya kerana memakan pokok berkenan agar dikeluarkan daripada kawasan masjid hingga ke kubur baqi'. Daripada hal ni ulama fiqh ni, dari sudut fiqh, maknanya kawasan luar masjid, misalnya Masjid Haram tu, kawasan dataran dia tu masih dikira masjid lagi tu. Masih dikira masjid lagi. Itu. Tidaklah kata dalam bangunan ni saja, tidak. Ni perbincangan panjang lah. Kalau kita ambil, misalnya kita ambil Masjid Langgar ni, katakanlah hari Jumaat tu penuh, ketiga-tiga tingkat ni, menyebabkan hari Jumaat tu solat tu sampai melepasi daripada kaki lima tu sampai ke, kita kata, kawasan tar itu ataupun kawasan parking tu. Tu lain, perbincangan lain tu. Tu boleh niat i'tikaf ke? Boleh kalau bersambung saf. Tapi kalau Masjid Nabi dulu, memang dia kira tu. Dia kira. Sebab tu kalau kita pergi sekali, kalau kita semaya di dataran tu, memang boleh niat i'tikaf pun. Boleh niat i'tikaf pun. Kalau dalam konteks masjid kita sekarang, misalnya kita ambil Masjid Kubakrian lah, kita kata dah. Di luar dia tu. Bukan di tempat parking tu. Tak. Di luar dia tu. Tu boleh niat i'tikaf lagi. Di tangga tu boleh niat i'tikaf lagi. Di bawah pos dia tu boleh niat i'tikaf lagi tu. Tapi kalau tempat parking tu, tu lain cerita. Itu dia punya situasi pertama. Situasi yang kedua, kalau solat tu terlalu ramai, menyebabkan terpaksa melepasi sehingga katakan lepas daripada kawasan parking, lepas daripada pagar, tapi sah tu bersama, tu boleh. Itu dikira lain. Tetapi kalau dalam masjid tak penuh lagi, tiba-tiba kita pergi di luar masjid, itu ulama kata tak boleh. Sebab dia tidak ada bersambung saf itu. Kalau Masjid Madinah, masjid apa, tak apa, sebab dia ramai, penuh sampai keluar. Jadi kita kena berhati-hatilah. Maknanya istilah penuhkan sah, rapatkan sah itu, maknanya perlu kita ambil kira, walaupun kita kata ruang lain ada lagi, supaya tidak berlaku kosong kawasan itu. Baik. Cuma ini secara khusus lah. Masjid Madinah tu, maknanya luar masjid, luar orang panggil apa, dewan utama tu, masih lagi masjid dan boleh iktikaf. Cumanya di sini saya tidak catat lah. Dia setengah ulama kata boleh jadi dia dikeluarkan ke kubur baqi' ni. Sebab apa? Sebab ahli Jumaat tu memenuhi ruangan masjid, sehingga di luar masjid pun ada juga. Kalau hanya keluarkan dia daripada bangunan masjid, dia tetap mengganggu orang yang berada di luar masjid. Sebab jemaah ramai. Kayak Masjid Nabi ke sebelum Nabi wafat diperbesar ke beberapa kali. Masjid Nabi diperbesar ke beberapa kali sebelum Nabi wafat. Sayyidina Uthman beli tanah dua beradik yang yatim piatu tu. Itu pun berlaku zaman Nabi lah. Kena begitulah mengikut pandangan ulama. Baik, yang ketiga, menghilangkan kemungkaran adalah dengan kuasa jika ada kuasa. Namun jika tidak ada kuasa, maka gunakan apa saja sekadar yang termampu. Maknanya kuasa di sini maksudnya kita kata pengurusan masjid. Kalau ada berlaku, misalnya kita kata contoh saja ni, saya ambil contoh, jangan terasa hatilah. Manakala ada ahli Jumaat tu yang berbuat sehingga mengganggu orang yang sedang salat, mengganggu orang yang sedang baca Quran, mengganggu orang yang sedang berkuliah, dia boleh panggil lah dengan cara yang hikmat, dengan cara yang bijaksana. Jangan biarkan itu saja. Sebab apa? Dia pun jadi berdosa, orang lain pun terganggu. Jadi maknanya kita tegur dia tu sebagai nak tolong dia. Kalau tidak, dia berdosa. Dosa. Memang semua ulama kata berdosa. Jadi kuasa tu maknanya pihak pengurusan masjid itulah. Cuma pendekatan mana yang hendak digunakan supaya tidak terasa hati itu boleh difikirkan. Tapi tidak boleh dibiarkan begitu. Tidak boleh dibiarkan begitu. Kalau ada tu email hak jenis itu tu, dia sound direct lah. Kalau nak buat, klik rumah tu. Ikutlah. Kalau pendekatan itu dikatakan paling suar, boleh juga. Itu terserah lah. Tapi kok mana tidak boleh dibiarkan. Itu sebagai pendidikan. Baik. Yang keempat, cadangan Nabi SAW agar memasak pokok berkenaan agar tidak mengeluarkan bau yang busuk, untuk membolehkan orang yang memakannya datang ke masjid, menunjukkan isu sebenar adalah wujud sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu poin dia, bukan pokok itu. Tak kira lah apa sajalah, asalkan ada sesuatu yang mengganggu, yang tidak menyenangkan, perlu dibuat, perlu
urus dengan cara yang baik. Ini contoh saja. Sebab Nabi menyampaikan agama dalam bentuk kehidupan. Cuma kita kena kiaslah. Kita kena bawa lah masalah itu supaya ni orang panggil fiqh lah. Jadi yang Nabi kehendakinya, larangan itu pada bawang tu kah ataupun pada apa? Tidak, pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kena jagalah. Misalnya kapet berbau, pengurusan masjid kena. Jadi kita kena report lah. Ni ada satu kes sebelum saya balik ke sini. Saya pergi kuliah, tiba-tiba ada imam tu bacaannya sangat teruk lah, sehingga saya sendiri pun serba salah. Jadi nak niat imam dia tu, kita nak niat dia sebagai imam kita. Jadi bila saya turun daripada masjid itu, adalah seorang lelaki itu, dia jumpa saya, minta maaf lah ustaz, sebenarnya saya tak mahu pergi ke masjid lain sebab masjid lain jauh. Memang teruk lah. Bacaan dia tu, kesalahan dia tu kesalahan besar, sebab dia banyak tertinggal huruf. Fatihah lah, hak surah sebelah Fatihah tu memang lah. Ditegur beberapa kali, bahkan dia kata orang tegur dia tu kurang ajar. Jadi ini masalah. Ini pun termasuk juga ni. Ini berat lagi kes tu, berat lagi pada bayar putih bayar merah ni. Bayar putih bayar merah tu berat juga ni. Ni berat lagi tu. Jadi apa sajalah. Ni banyak masalah hidup kita ni. Kalau tidak kes bawai apa, kes lain pula. Okey, baik, kita pergi pada bab yang ke-18, mendirikan khemah dalam masjid-masjid. Darbul khiba fil masajid. Sini saya terlupa untuk catatkan dua hadis. Imam Bukhari kemukakan dua hadis di bawah bab ini. Tulislah dua hadis. Hadis 709 dan hadis 710. Dua hadis. Mendirikan khemah dalam masjid-masjid. Ini juga satu perbincangan yang perlu diberi perhatian jugalah. Hadis 709, wa bi qala akhbarana Abu Dawud qala hadatsana Ya'la qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Amrah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takif shalla as-subh thumma dakhala fil makan alladhi yuridu an ya'takifa fihi fa arada an ya'takifa al-'ashr al-awakhir min Ramadan fa amara faduriba lahu khiba وأمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر تريد فلم يعتكف في رمضان واعتكف 10 من شوال. Ini satu kisah yang berlaku pada Nabi dan isteri dia. Itu hadis yang pertama lah. Jadi Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak beriktikaf, beliau salat subuh terlebih dahulu, kemudian beliau masuk ke tempat yang beliau hendak beriktikaf. Namun apabila beliau hendak beriktikaf pada 10 akhir Ramadan, maka disuruh agar dipasangkan khemah kecil untuknya. Maknanya khemah kecil ini dipasang untuk iktikaf 10 akhir Ramadan. Baik. Hafsah juga meminta agar dipasangkan khemah untuk beliau. Mana dia nak iktikaf jugalah Hafsah. Maka dia suruh supaya dipasangkan khemah. Khemah ni khemah kecil muat untuk seorang, yang boleh memuatkan seorang. Baik. Apabila Zainab melihat khemah Hafsah, maka beliau meminta agar dipasangkan juga khemah untuknya. Ketika melihat keadaan ini, baginda bersabda, apakah mereka ini inginkan kebaikan? Nampaknya nak berlumba-lumba ni. Nampak waktu ada khemah, ni nak khemah juga. Nak kebaikan ke nak gapo? Kalau kita kecek Kelantan mudah. Dah. Nak ke dia? Al-birra turidna, nak kebaikan kau gini, nampak macam nak tewah ni. Macam nak berlumba-lumba pula ni. Itu maksudnya. Al-birra tu dia alif lam tu dia panggil alif lam istifhamiyah lah tu. Asalnya al-birra, bila tambah alif jadi al-birra turidna. Tu nun niswah untuk menunjukkan perempuan. Baik. Pada tahun itu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak jadi beriktikaf pada bulan Ramadan. Kitulah.
Dan sebagai ganti, beliau telah beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. 10 hari daripada bulan Syawal. Tak jadi. Baik, cuba kita tengok di sini. Oh, hadis ni boleh ke pokok Syiah ni kan? Teruklah kena dihentam ni. Tengok tu, teruk isteri Nabi. Siapa Nabi tak jadi iktikaf? Mengganggu ibadat Nabi SAW. Mesti dia akan kata begitu. Pertama sekali, hadis Aisyah ni muttafaq alaih, sahih. Yang kedua, harus mendirikan khemah dalam masjid untuk tujuan beriktikaf jika tidak menyempitkan ruangan masjid sehingga mengganggu orang yang hendak salat. Ini pendapat klasik. Berdasar pada hadis ini, dalam kitab-kitab, kita kata kitab-kitab turah lah. Ni orang panggil kenyataan secara umum. Sebab tu di bawah tu kita buat satu penilaian lain lah berdasar pada pandangan ulama. Sebab masjid ni lah kita kalau nak buat khemah boleh ke? Oh, pada bawah putih khemah yang buat ni. Ataupun macam mana sebenarnya. Tapi hukum mana pun berdasar pada ni haruslah. Itu kenyataan secara umum. Dalam kitab-kitab turas disebut begitu. Yang ketiga, mengikut Ismaili harus beriktikaf tanpa puasa kerana awal Syawal adalah hari raya yang diharamkan puasa. Maknanya boleh niat iktikaf tanpa puasa, iktikaf saja. Yang keempat, ada juga kalangan ulama yang beristidlal dengan hadis ini. Sunat menggantikan amalan sunat yang biasa dilakukan apabila terlepas kerana sebab-sebab tertentu. Maknanya kita terlepas amalan sunat, kita boleh ganti. Ini salah satu dalil. Kerana iktikaf bukan wajib. Ini satu dalil. Yang kelima, Ibn Munzir dan tokoh lain ada yang berpendapat. Ini mana petikan yang saya ambil ni adalah merupakan pandangan ulama dari sudut fiqh, hasil daripada pemerhatian mereka terhadap hadis ini. Misalnya Ibnul Munzir dan juga tokoh lain ada yang berpendapat melalui hadis ini seseorang perempuan tidak boleh beriktikaf kecuali dengan izin suaminya. Suami berhak mengeluarkannya daripada masjid jika iktikafnya tidak dengan izin suami. Begitu juga jika awalnya dengan izin suami, kemudian suaminya menarik balik keizinan berkenan, maka selepas itu si suami berhak menghalang isterinya beriktikaf. Tapi mengikut Imam Malik, sang suami tidak boleh bertindak begitu selepas memberikan keizinan. Hadis ini membantah tindakan mereka itu. Dia beginilah. Kalau perempuan nak beriktikaf, boleh dikatakan jumhur ulama lah. Walaupun ada khilaf, secara pecilan itu ada khilaf, tapi jumhur ulama kata mesti minta izin suami. Bahkan pendapat itu sangat ramai. Tak boleh dia nak iktikaf dia pergi begitu saja, tak boleh. Kalau dia ada suami ataupun dia ada wali dia. Kalau dia tidak ada suami, misalnya dia masih lagi di bawah kawalan wali dia, ayah dia ke, tak boleh dia nak mudah-mudah gitu. Takut timbul fitnah lah. Tak apalah, itu dari sudut fiqh. Yang keenam, ramai ulama yang berpendapat lebih afdal bagi perempuan tidak beriktikaf di masjid. Ramai juga. Sebab dia tidak sesuai dengan keadaan dia tu. Dan ini juga ramai juga yang berpendapat begitu. Tapi kukuh mana pun di zaman Nabi ada perempuan yang beriktikaf. Misalnya isteri Nabi sendiri. Cuma dalam hadis timbul isunya bila nampak macam nak berlomba-lomba, nak berbadi. Dia ada, aku pun nak juga. Seolah-olah begitu. Yalah, moga isteri Nabi kan moga ramai. Tu. Yang ketujuh, harus keluar daripada tempat iktikaf selepas memasukinya. Dan tidak mesti keluar dengan niat. Ni pun pekoh lah. Contohnya beginilah. Kita niat iktikaf, tak kira lah bulan Ramadan ke apa, tak kira. Asal hukumnya iktikaf yang kita iktikaf di masjid itu, kalau kita keluar, hukum asal dia boleh terputus iktikaf tu. Maknanya kena masuk niat semula. Itu asalnya. Tetapi mengikut pandangan ulama setelah melihat hadis ni dan juga hadis-hadis lain, sebab dalam hadis lain Nabi semasa iktikaf, Nabi keluar daripada masjid pergi tanya isteri dia ada ke keperluan dapur. Kalau nak keperluan, Nabi nak pergi belilah, kita kata. Maknanya Nabi keluar dengan ada kemaslahatan, keperluan. Daripada hadis-hadis itu ulama kata kalau keluar dengan keperluan hajat, bukan kerana lara, bukan kerana makna keluar tu ada apa ni kita kata pun alasan secara syar'i, dia tidak putus. Mana contohnya kita keluar kerana nak bawa anak pergi ke hospital, ada berlaku emergency, tak putus tu dia punya iktikaf. Makna kita pun tetap pahala tu tetap dapat. Itu yang dikatakan putus itu kerana keluar tanpa sebab yang munasabah, tanpa keperluan.
Ramai ulama yang berpendapat begitu. Berkait dengan itu. Tapi ada juga ulama kata putus. Ada juga yang kata begitu. Putus tu maknanya tidak berdosa. Putus maknanya bila dia masuk masjid kena niat semula lah. Ada yang kata begitu. Ini termasuk dalam bab khilaf. Jadi kalau kita pakai pendapat yang kata kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Bukhari kata tak putus. Imam Bukhari kata tak putus. Kalau sebab tu sebab yang munasabah. Jadi atas niat kita lah. Sengaja saja nak tubik. Nah, tu tak boleh lah begitu. Jadi putus. Maknanya terhenti pahala tu. Bila putus maknanya terhenti pahala. Yang ke-8 ulama berbeza. Ni kita bincang yang ini dulu. Berkenaan dengan khemah tu ada perbincangan selepasnya. Ulama berbeza pandangan dalam menentukan waktu yang afdal untuk masuk beriktikaf. Perlu juga kita tahu. Sebab kalau kita nak iktikaf ni, waktu mana yang lebih afdal? Yang paling afdal. Yang pertama, bermula waktu iktikaf adalah selepas subuh. Selepas subuh. Hak ni tidak tertentu pada bulan Ramadan. Ada yang kata begitu. Ini adalah pandangan Al-Auza'i, Al-Laits dan Al-Thawri. Mana selepas salat subuh, itu bermula iktikaf. Bukan kata tidak boleh waktu lain, waktu yang afdal, waktu yang afdal. Yang kedua, bermula ketika hampir tenggelam matahari, yakni sebelum masuk waktu maghrib. Ini adalah pandangan Imam 4. Imam 4 tu apa ni? Imam Malik, Syafi'i, Hanbali, Hanafi lah, itu mana Imam 4 tu. Dan satu kumpulan ulama lain, mereka mentakwilkan hadis Aisyah, hadis riwayat Aisyah, hadis bab inilah yang kita bincang ni, dengan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan iktikafnya pada awal malam. Cuma baginda menyendiri di tempat yang dikhususkan untuknya pada selepas subuh. Nabi masuk malam tu lagi. Cuma Nabi pergi ke satu sudut yang agak sunyi lah. Tu selepas subuh. Tapi bermula iktikaf tu pada waktu malam. Ini pandangan yang kedua. Mereka takwil hadis ini. Itu Tapi mana-mana waktu kita nak masuk pun bebas sebenarnya. Tetap dapat pahala. Yang ke-9, iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Bagi wanita, mereka boleh beriktikaf di Masjidul Bait, masjid di rumah. Tapi kena niat lah masjid itu. Kena niat. Setengah ulama kata kena tentukan khusus. Boleh dia panggil Masjidul Bait. Tetapi ulama bincang juga, apakah sama Masjidul Bait dengan masjid seperti masjid yang umum ini? Masjid Bait ni masjid peribadi di satu sudut tertentu. Sahabat ramai yang buat begitu. Ulama kata tak sama. Tapi boleh iktikaf lah kalau kita niat begitu. Tu. Mereka mesti menentukan sudut mana yang mereka khususkan sebagai masjid di rumah, dan di tempat itulah mereka beriktikaf. Makna terpakai tu disiplin masjid tu. Dia tak boleh buat main-main lah. Tak boleh pergi sak rokok situ, tak boleh lah. Tak boleh, kena jagalah. Sebab tu dia tak say niat iktikaf tu. Kalau kapung dulu memang sengaja dia buh nama surau sebab boleh hisap rokok di tangga masjid tu. Orang dulu kan dia ada yang buat begitu. Dia kena tentukan. Jadi bila dia tentukan satu sudut, tempat itu dia ada disiplin seperti masjid, kena jaga. Tak boleh buat main-main lah. Tidak boleh dia letak gambar kalau kita kata. Tak boleh nak pergi bola, nak pergi main carom kalau kita kata. Nak main haji situ dah. Tak boleh lah. Jadi hukum tu jadi lebih berat. Kena berhati-hati. Alasan kalangan ulama bagi menguatkan pendapat mereka ini kerana adanya arahan syarak bagi perempuan yang ingin melakukan iktikaf di rumah agar mereka berhijab semasa beriktikaf. Bila nak beriktikaf di rumah, perempuan pun tetap kena jaga hukum hijab tu. Sebab apa? Sebab masjid. Bila dia niat masjid. Kalau tak niat masjid, tak boleh iktikaf. Iktikaf ni khusus dalam gua, tak boleh. Bawah rumah tak boleh. Sebab saya tengok dalam internet tu, di sebuah negeri di Malaysia ni lah, dia nak suluk, bakal dia takut nak pergi dalam gua agaknya. Dia tutup di bawah rumah tu, rumah dia tinggi, dia tutup sampai gelap lah. Dia masuk dalam tu beberapa orang, berminggu-minggu. Sehingga dalam video tunjuk bila dia keluar ternampak pucat dia. Jadi gelap lah, seperti gua lah. Jadi bila dia buat di bawah ruangan bawah rumah tu, rumah dia tinggi, mana tak tala lah makanan tu. Agaknya begitu. Tapi itulah masalahnya. Sebab tu di sini kalau kita perhatikan, tak ada kelebihan tu sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau nak buat begitu sepatutnya di masjid.
Itu cara yang ditunjukkan oleh Nabi. Tak perlu kita pergi ke tempat-tempat sunyi sehingga kita tutup ruangan bawah rumah supaya gelap, supaya dapat menghayati suasana kubur tu. Itu maksud dia asalnya. Baik, Ibrahim bin Ulayyah membuat komentar berkenaan sabda Nabi SAW, adakah kebaikan yang mereka inginkan bila isteri dia ternampak berlumba? Ialah kalau kita nak sebut, kalau nak sebut lah, macam ada iri hati kepada madu dia, seolah nampak zahirnya begitu. Dah ni ada, hak ni pun nak juga, patah tu pun nak juga. Nampak ni lain macam nampak ni, seolah begitu. Tu Nabi kata albir turidna, nak baik kau begini ni, kau nak berlumba. Walau bagaimanapun Ibrahim bin Ulayyah dia buat komentar terhadap kata-kata Nabi. Mafhumnya begini. Ini pandangan Ibrahim bin Ulayyah. Tempat i'tikaf yang terbaik bagi perempuan bukan di masjid. Dia kata begitu. Pandangan beliau disangkal oleh pandangan Hafiz Ibn Hajar. Ada kebaikan untuk beriktikaf di masjid berdasarkan kepada kebenaran yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Aisyah dan Hafsah. Sebab mula-mula Aisyah mula-mulanya ada khibah tu. Kemudian Hafsah, kemudian Zainab. Baik, tak apalah. Jadi kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia kata ada kebaikan, boleh, asalnya boleh. Tidak seperti pandangan Ibrahim bin Ulayyah tu. Terus dia kata perempuan ni tidak baik iktikaf di masjid. Kalau nak iktikaf buat Masjidul Bait. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata dak, ni hadis ni Nabi marah bukan kerana tidak boleh, kerana nampak nak berlumba-lumba tu. Dari sudut tu. Namun apa yang disebutkan oleh baginda SAW, jika mereka bersaing dan berlumba-lumba membuat khemah, itu maksud kata Hafiz Ibn Hajar. Sebab tu Hafiz Ibn Hajar kata perkara ni kena tengok dengan teliti. Jangan terlepas pandai tu kata-kata Nabi tu. Berkait dengan isu ini, ada yang berpendapat keinginan sebahagian isteri baginda SAW mendirikan khemah untuk beriktikaf adalah rasa cemburu. Memang ada pun ulama kata begitu. Cemburu antara satu sama lain kerana madu gitu. Sudah tentu sikap ini akan menghilangkan fadilah i'tikaf. Dan Nabi semacam syak gitu juga tu. Waktu Nabi kata al-birraturinna, nak molek kau kijak lagu ni. Tu. Jadi kau i'tikaf gini ni, boleh pahala kau i'tikaf nak berebut-rebut gini ni. Itu maksudnya. Jadi kita kena fikir tu. Makna kalau mari masjid, kalau niat tak molek, terjejah tu kebaikan tu. Kalau masjid pun begitu, pergi ke Mekah lagi lah, kena jaga hati. Baik, seterusnya cuba tengok lagi yang ke-11. Meninggalkan yang afdal kerana ada kebaikan di sebaliknya. Nabi SAW meninggalkan i'tikaf pada 10 akhir Ramadan kerana hendak memberi pengajaran kepada para isterinya dan menggantikannya pada awal Syawal. Padahal kalau nak kira awal Syawal dengan i'tikaf pada 10 akhir Ramadan, jauh lah, lebih 10 akhir Ramadan. Tapi Nabi tinggal yang afdal tu sebab di situ Nabi bermaksud untuk memberi pengajaran kepada isteri dia. Ni pengajaran ni dalam bentuk lisanul hal, lisanul hal. Kesan besar tu pada isteri Nabi. Paruk bapak kita ni. Siapa Nabi tak i'tikaf bulan tu, dia i'tikaf qada pada bulan Syawal. Siapa begitu sekali. Yang ke-12, seseorang harus meninggalkan amalan baik jika ditakuti berlaku riya atau fitnah. Yang ke-13, ada sebahagian ulama berpendapat iktikaf yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah iktikaf pada tempat khusus di masjid. Ini bererti baginda tetap melakukan iktikaf di rumahnya, yakni Masjidul Bait pada 10 akhir Ramadan itu. Dan tindakan qadha pada bulan Syawal sebagai istihbab, sebagai dianggap lebih baik sahaja. Setengah ulama kata istihbab ni sunat, setengah kata lebih baik, lebih rendah daripada sunat lagi. Kenyataan ini juga memberi maksud harus seseorang keluar dari tempat i'tikaf khusus dan tidak wajib mengqadhakannya. Mana kalau kita keluar, kita niat i'tikaf, kita niat i'tikaf tu 10 hari, tiba-tiba sebelum cukup 10 hari tu kita nak keluar, nak berhentikan, nak hentikan i'tikaf tu boleh, dan tak perlu qadha pun yang berbaki tu. Bagi perempuan yang melakukan i'tikaf di masjid, maka mereka mesti ada tabir dan ia diletak di sudut yang tidak mengganggu musalli. Hadis ini menunjukkan kelebihan Aisyah kerana Hafsah meminta izin daripada Nabi SAW melalui beliau. Berkemungkinan perkara ini berlaku
berlaku malam itu adalah giliran Aisyah lah silap itu. Ni dalam komentar dari Hafiz Ibn Hajar. Dia maksudnya beginilah. Maknanya ini hadis ini termasuk dalam manaqib Aisyah. Maknanya isteri yang lain bila minta i'tikaf tu minta izin kepada Nabi melalui Aisyah. Maknanya kelebihan Aisyah lah. Cuma di sini saya tertinggal kan. Berkenaan dengan khibah tadi. Baik, ulama ada bincang sebenarnya. Boleh ke tidak? Jadi hak Nabi buat ni betul-betul ada sungguh ke tidak? Buat khemah kecil, memang ada. Memang ada. Mengikut ulama. Asalnya Nabi buat, sahabat buat. Tu sebab apa? Sebab iktikaf di masjid ni bukan semua yang buat. Solat di masjid semua solat. Tapi iktikaf bukan semua. Ada setengah tu iktikaf tu tidak tetap lah. Cuma kalau 10 akhir Ramadan tu ramai. Tapi ada juga yang oleh kerana masalah keluarga dan sebagainya mereka iktikaf di rumah. Ada juga begitu. Tapi niat sebagai masih baik lah. Baik. Di sini timbul isu lah. Jadi kalau buat, jadi praktikal ke munasabah. Kalau buat khemah tu mesti penuh lah masjid. Di sini lah ulama buat komentar bahawa yang buat itu bukan semua. Setengah kata Nabi sahaja, sahabat pun tak buat. Khibak ni macam mana khibak ni? Dari segi bahasa Arab, khibak ni maknanya dia semacam khemah. Maknanya misal contoh kita ambil satu sudut. Misalnya kita ambil satu sudut yang sudah ada 2 dinding itu, kita letak kain saja. Itu sudah dinamakan khibak. Mana kita pun duduk di situ. Supaya apa? Supaya pandangan mata itu tidak terganggu dengan orang ramai itu. Sebab iktikaf ni dia nak fokus betul supaya zikir kepada Allah. Kalau boleh dunia pun tak mahu terganggu. Jadi bukan khemah seperti khemah yang seperti kita beli di pasar tu. Misalnya disebut khemah dia letak kayu 3 gitu, lepas tu dia letak kain. Sekadar itu saja. Dia boleh duduk muat untuk dia seorang lah. Sekadar itu. Jadi ada berlaku pada Nabi gitu. Tapi sahabat tidak belum buat. Kalau buat begitu je penuh lah masjid tu. Jadi bila isteri Nabi buat begitu juga, boleh setengah ulama kata yang lebih beratnya nampak seperti berlumba-lumba tu. Masa cemburu, itu lebih beratnya. Sebab tu ulama kata buat khemah tu haruh. Dan pandangan itu sebenarnya ulama bincang dalam konteks sekarang ini, apakah ia menjadi sunnah ataupun macam mana? Kalau sunnah kita kena buat lah. Bila datang ke masjid, masing-masing ikat tali dan letak kain. Maknanya macam bilik-bilik kecil pula di situ. Apakah begitu? Tidak. Sebab apa? Sebab dia mengikut keadaan. Kalau buat begitu, dia boleh menyebabkan jadi sempit ruangan masjid. Jadi zaman Nabi dulu boleh jadi keadaan masjid itu tidak seperti tempat kita. Sebab zaman Nabi dulu, ni dalam syarah yang saya baca lah, dia tidak ada dinding. Dia tidak ada dinding. Jadi kalau perempuan nak beriktikaf tu, dia mesti kena letak tabir. Dan Nabi sendiri pun supaya lebih selesa iktikaf tu, supaya lebih fokus. Sebab mata manusia ni kalau dia melihat dalam jarak yang kita kata terbatas, fikiran dia pun tidak terlalu terganggu lah. Itu tujuannya. Sebab iktikaf ni dia sangat fokus iktikaf ni. Jadi bila dibuat dalam keadaan masjid yang tidak ada dinding secara khusus gitu, tidaklah mengganggu sangat. Dan sahabat pun faham. Sebab tu sahabat tidak berlumba-lumba buat begitu semuanya. Tidak. Itu maksudnya. Berbalik pada zaman kita sekarang ni sudah jadi tidak sesuai. Sebab tu setengah ulama kata perkara itu dia berkait dengan Nabi dan waktu itu saja. Sebab tu tak ada orang buat lah ni. Kalau ada orang buat, pengurusi masjid pun tak benar tu. Untuk siap pun marah. Tak buat nak tahu. Dengan alasan Nabi buat. Tak boleh. Kita kena faham lah. Sebab tu ini antara contoh. Mana perbuatan Nabi yang kita tak perlu ikut. Sebab dia tidak sesuai. Itu sesuai untuk zaman Nabi. Itu antara contoh. Sebab tu di Madinah pun tak ada buat begitu sekarang ni. Ada buat gitu? Tak ada. Itu kena faham lah. Jadi kalau ada kata semua bukan semua Nabi buat tu kita kena buat, itu salah satu contoh. Ada kebenaran juga, tapi bukan semua. Tapi kukuk mana pun khemah saja yang tidak perlu buat iktikaf tu kena. Tu memang ada kelebihan. Dari sudut itu. Saya sebut tu bukan apa, sebab takut jadi silap faham lah. Takut setengah-setengah masjid tertentu, takut dia buat khusus tempat dia pula. Dia satu misalnya bawah tangga tu, kalau tidak ada tutupnya, boleh jadi dia letak kain, dia duduk situ. Tu wujud dia ada dinding tangga tu.
Dia tak benar. Dia kata ni kawasan saya ni i'tikaf. No, dia buat sudah. Ataupun dia masuk dalam tu, no, enggak ada pintu. Tak perlu gitu. Itu kena faham lah. Okay, hadis terakhir lah pada malam ni. 700 hadis yang kedua di bawah bab yang sama. Wa bi qala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id qala hadatsana Abdullah ibn Numair qala hadatsana Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah qalat usiba Sa'd يوم الخندق رماه رجل من قريش رمية في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, di hari peperangan Khandaq, Sa'ad bin Mu'adh ni telah dipanah pada bahagian keningnya oleh seorang tentera Quraisy. Dalam setengah riwayat sebut panah tu panah yang direndam racun lah. Ada kena sikit saja, bukan kena bahagian tepi je, luka. Dan sebenarnya mati kerana itulah Sa'ad. Kena racun, berhari-hari darah keluar. Baik, Sa'ad telah dipanah pada bahagian keningnya oleh seorang tentera Quraisy. Justru Rasulullah SAW telah mendirikan satu khemah untuknya di dalam masjid untuk memudahkan beliau menjenguknya. Sebab ni dalam zon perang ni, dalam zon perang. Jadi sebab dia Sa'ad bin Mu'adh ni ketua tentera. Jadi bila dia kena panah, maka dia diletak di dalam masjid. Mana masjid pada itu berperanan sebagai tempat untuk merawat orang sakit. Cuba tengok masjid. Ni kita masjid orang nak bagi berlindung tempat medan banjir tak bagi, setengah-setengah, takut cemar kapet. Tu silap pemahaman, silap faham. Baik, jadi Nabi SAW buat khemah. Mana Nabi i'tikaf maksudnya, selain daripada untuk i'tikaf, untuk memudahkan dia menjenguk, melihat dia punya Sa'id bin Mu'adh itu. Sa'ad bin Mu'adh tu. Tu. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok perbincangan bagaimana pemahaman terhadap hadis ni. Yang pertama, hadis Aisyah ni muttafaq alaih. Sa'ad yang dimaksudkan adalah hadis adalah Sa'ad bin Mu'adh bin An-Nu'man Al-Ansari Ashhal, daripada kabilah Ashhal. Kunyah beliau adalah Abu Amr. Beliau adalah ketua Aus. Setengah-setengah kita kata ketua Ansar. Bila bergaul Aus dan Khazraj itu, tak apalah. Dinamakan itulah Sa'ad tu, mana Sa'ad bin Mu'adh. Baik, dinamakan Khandaq yang diparit, sempena parit yang digali di sekeliling Madinah. Bukan sekeliling, sebenarnya bukan sekeliling penuh tu, tidak, di bahagian yang strategik saja. Atas cadangan Salman Al-Farisi. Peperangan ini juga dinamakan Al-Ahzab. Ahzab mana kumpulan-kumpulan, ataupun terjemah lebih tepatnya kumpulan tentera bersekutu tu. Kerana bergabungnya puak-puak musyrikin untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Mengikut tokoh sirah Musa bin Uqbah, peperangan ini berlaku pada bulan Syawal pada tahun ke-4 Hijrah. Imam Malik menuruti pandangan beliau, dan Imam Bukhari juga cenderung kepada pandangan Musa bin Uqbah ini. Imam Bukhari menjelaskan dengan sanadnya bahawa orang yang memanah Sa'ad adalah seorang lelaki Quraisy yang bernama Hibban bin Al-Arifah. Ada juga mengatakan beliau dipanah oleh Ibnu Abi Qais Ibnu Alqamah bin Abdi Manaf. Itu. Baik, tak apalah kesimpulan hadis. Sebab hadis ni kita akan bincangkan rata ni, dia berkenaan dengan Khandaq ni, kita akan bincangkan rata dalam hadis lain. Dia ada juga berkait. Saya tengok dalam internet pun masih ada lagi kenyataan itu. Hasan bin Sabit dia kata penakut, pengecut kan. Puak Syiah memang jelas kata. Dalam internet, internet ahli sunnah pun ada sebut. Bahkan dalam kitab, dalam syarah Syekh Ethiopi 42 dia sebut, dan dia tidak buat komentar. Kalau orang baca bahaya tu. Dia sebut, dia kata, tapi bahasa dia guna tu maknanya yujabban ni mana dikata dianggap pengecut. Cuma dia tidak buat pencerahan. Tak apalah, saya nota tu ada saya buat tu. Kita buat sedikit pembersihan sirah lah. Sebenarnya tidak, Hasan bin Sabit ni tidak pengecut, penyair Rasulullah gitu, Hasan itu. Tapi dia sebut begitu.
Boleh jadi silap faham. Dalam internet pun ada sebut. Mana kalau orang tidak itu, dia kata ada patut pengecut, bawa pula cerita Safiah tu. Akan datang kita akan bincang berkenaan Khandaq ni lah. Jadi ulama dia boleh faham itu, bahawa maklumat itu tak tepat, sebab dia tahu dengan jelas bagaimana bentuk peperangan Khandaq. Kita akan bincangkan nanti. Baik, kesimpulan hadis. Yang pertama, hadis mendirikan khemah kecil dalam masjid untuk tujuan iktikaf harus mendirikan khemah kecil di dalam masjid untuk tujuan iktikaf, dan perkara ini tertakluk kepada keadaan semasa. Kena faham tu. Mana ini tidak, setengah ulama kata tidak termasuk sunnah yang disyariatkan. Kalau nak buat boleh. Misalnya saya pergi ke sebuah negeri lah, malas sebut. Masjid negeri yang paling banyak masjid, besar-besar pula tu. Kita pergi situ, kalau semayang maghrib pun 5 orang. Naik lift dia 2 tingkat pun dia buat lift dah. Dia cedek untuk orang yang kurang upaya lah. Jadi hari tu dah, kerana kita ni semua berupaya, kita naik lift hari tu. Tingkat 1, tingkat 2 naik lift. Sejuk luar biasa. Campur dengan saya musafir 5 orang. Ahli Jumaat. Campur dengan bila dia lah. Tak apalah, cuma saya nak sebutnya, katakanlah. Ni maksudnya. Katakanlah dalam bulan Ramadan, kalau jumlah kehadiran begitu, bolehkah dia nak buat khemah? Boleh. Langsung tak akan mengganggu. Masjid tu saya ingat 4 kali luas daripada masjid ni. Besar tu kos dia, sebab dia tak ada tiang dia buat. Tiang semua di dinding. Di tengah tak ada tiang. Maknanya macam ruang di balik Islam tu. Besar kos tu nak buat tu. Sebab dia nak menampung dia punya simen atas dia punya kubah besar tu. Kos besar tu. Tu. Jadi itu maksudnya. Mana kalau masjid begitu keadaan dia, tak ada orang, boleh buat. Bolehlah buat. Sebab tu ulama dia tidak tolak. Saya tak jumpa lah ulama kata, setakat saya tengok lah, tidak harus buat khemah dalam masjid. Kata tak ada. Yang kedua, menjelaskan kelebihan Sa'ad bin Mu'az. Hadis ini sebenarnya sebagai satu penjelasan tentang manaqib, kelebihan Sa'ad bin Mu'az. Yang ketiga, tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Cuba tengok Nabi. Antara tujuan awak khemah tu supaya mudah untuk jenguk Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad ni siapa? Tadilah ketua Aus. Kena ingatlah cerita. Kena ingat besar ni peranan Sa'ad. Nabi dapat membentuk kerajaan Madinah tu, dia lah. Bayangkan, sebelum Nabi pergi tu, dia telah mengislamkan 85 buah rumah. Maknanya kalau satu rumah tu 5 orang, kalilah 5 kali 85 buah rumah. Dengan Mus'ab bin Umar itu. Jadi sebab tu bila Nabi pergi tu, disambut dengan luar biasa oleh masyarakat. Peranan siapa mengislamkan masyarakat Madinah itu? Dialah. Bahkan dalam riwayat sebut dia pergi setiap rumah, dia pergi di kalangan Aus itu, sebab dia ni ketua. Besar peranan Sa'ad ni. Baik. Jadi Nabi ni sangat prihatinlah kepada rakyat dia. Yang keempat, hubungan baik dan kasih sayang Nabi dengan para sahabat. Yang kelima, syariat menziarahi orang sakit. Ni syariat. Yang keenam, harus orang sakit datang ke masjid jika berkeinginan berbuat demikian. Tak apa, syarat dia kena jagalah. Jangan widarah tu mengotori masjid dan sebagainya. Kena jaga. Kena jaga yang itu. Baik, untuk bab ke-19 tu kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi kita akan guna nota ni lagi. Cumanya untuk jadi nota ni, untuk mungkin minggu depan ataupun minggu satu lagi tu, saya akan bagi satu dalam bentuk buku khusus lah untuk bab ini. Mana kitabul masjid ni, jangka saya mungkin 100 muka surat lah. Sebab setakat ni pun dah 71 muka surat. Bila siap semua tu, kita buat dalam bentuk buku lah, supaya mudah. Begitu. Jadi cumanya nota ini, minggu hadapan kita guna nota ini lagi sebagai sambungan ni. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.